Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak berkongsi sedikit lah tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW sempena bulan Rabiul Awal yang dekat dengan kita, iaitu perayaan Maulidur Rasul. Kita mengetahui bahawa kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW antara perkara yang dituntut, seperti mana yang disebut dalam banyak hadis. Saya takkan sebutlah satu-satu kan, banyak hadis dan even dalam Al-Quran sendiri yang menyuruh ataupun mendorong kita sebagai seorang yang beriman mencintai Nabi Muhammad SAW. Bercakap tentang Maulidur Rasul ataupun perayaan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, seorang anak murid saya yang belum Islam bertanya, kalau betul kita orang Islam beriman kepada semua para nabi, kenapa orang Islam tidak meraihkan birthday ataupun hari lahir Nabi Isa, iaitu Christmas? Banyak soalan, jawapannya panjang. Antaranya adalah Christmas itu sendiri, kalau diikutkan, bukanlah hari kelahiran Nabi Isa. Kalau mengikut Bible-nya ada percanggahan. Kemudian kita tahu Christmas adalah sejarahnya merupakan perayaan pagan dan sebagainya, yang mana tidak ada kaitan sangat dengan perbincangan kita pada hari ini. Tapi saya faham persoalan itu datang daripada concern kecintaan. Dalam agama Kristian kita tahu bahawa kecintaan kepada Nabi Isa itu antara perkara yang sangat-sangat dibesarkan ataupun diutamakan, kerana Nabi Isa dianggap sebagai seorang yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan seluruh manusia, menyelamatkan manusia daripada dosa warisan. Jadi itu adalah satu perkara yang diajarkan bahawa untuk orang Kristian bahawa Nabi Isa dicintai kerana pengorbanan dan kasih sayang beliau. Okey, itu tentang ajaran Kristian lah. Saya nak kaitkan tentang kecintaan yang kita ada dalam agama Islam terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, kita diajar untuk beriman kepada semua para nabi tanpa membezakan antara satu sama lain. Itu ada dalam Al-Quran kan, kita beriman kepada semua. Namun kecintaan kepada para nabi itu di dalam agama kita, antara caranya adalah dengan menghargai mereka, menghargai ajaran mereka, yang mana ajaran Nabi Isa merupakan ajaran Islam yang asalnya. Tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW pula, dan tentang perayaan kelahiran baginda, walaupun tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk meraihkan sekian hari dengan sekian amalan dan sebagainya, namun secara semula jadi kita meraihkannya atas dasar kasih sayang, menghargai orang yang kita cintai, terutama hari istimewa yang mana kelahiran baginda menandakan permulaan kepada risalah yang mana akan diberikan kepada beliau pada umurnya 40 tahun. Kehidupan Nabi Muhammad SAW sebelum 40 tahun itu sendiri merupakan satu didikan dan pengajaran yang banyak untuk kita sendiri untuk memahami kenapa risalah itu diturunkan kepada baginda. Apabila kita berbicara tentang kelahiran ataupun rasa cinta kepada para nabi, anak murid saya bertanya, anak murid yang sama, beliau bertanya, apakah betul Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia daripada Isa? Kalau begitu, kenapa?
seperti yang saya sebutkan tadi, kita beriman kepada seluruh para Nabi, sejak Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad SAW, tanpa membezakan bahawa mereka itu Nabi dan Rasul. Namun, di dalam Al-Quran juga ada menyatakan, dalam surah Al-Baqarah, Allah menyatakan bahawa sebahagian para Rasul itu diangkat darjatnya ataupun dilebihkan kedudukannya berbanding para Rasul yang lain. Dan ia bukanlah satu competition, namun satu perkara yang perlu kita fahami dan fikirkan. Kenapa ada sebahagian Nabi itu diangkat daripada sebahagian yang lain? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak melakukan sesuatu sia-sia. Dalam buku tulisan Sulaiman An-Nadwi, kalau bahasa Inggerisnya bertajuk The Ideal Prophet, boleh cari PDF dia. Kalau dalam bahasa Melayu, keunggulan Nabi yang unggul, kalau tak silap saya terjemahan bahasa Melayu Bibliopress, ada menyatakan tentang kelebihan Nabi Muhammad SAW di atas nabi-nabi yang lain dan rasul-rasul yang lain. Antaranya adalah semua kelebihan-kelebihan ataupun karakter-karakter yang tinggi di dalam nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain itu terhimpun pada Nabi Muhammad SAW. Sifat sabar Nabi Yaqub, sifat berani Nabi Musa, namakan saja keunikan setiap para Nabi itu, semuanya terhimpun. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan satu akhlak yang lebih tinggi. Antaranya apa? Antaranya adalah doa yang diberikan khusus kepada para Nabi dan Rasul ini. Sebahagian Nabi dan Rasul menggunakan untuk kepentingan peribadi ataupun kepentingan keadaan itu. Namun Nabi Muhammad SAW telah menyimpan doa itu, kata baginda, untuk digunakan buat umatku pada hari kiamat kelak. Doa itu disimpan, bukan untuk kepentingan beliau, bukan untuk contohnya pada waktu masyarakat Taif menghalau, membaling batu sehingga baginda berdarah dan malaikat datang. Kalau engkau mahu kami timpakan gunung ini ke atas mereka pun boleh, doa saja kami akan buat. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan demikian. Bahkan Nabi Muhammad kata kemungkinan keturunan yang akan datang daripada mereka ini akan beriman. Jadi begitu sekali akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW, seperkara lagi tentang baginda adalah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan baginda sebagai rahmat kepada sekalian alam. Kita tahu rahmat itu adalah satu sifat compassion, kasih sayang. Apabila kita sebut rahmatan lil alamin, tu maksudnya sekalian alam, kepada semua manusia, yang mana para nabi dan rasul sebelum ini dihantar kepada sebahagian kaum sahaja. Nabi Muhammad SAW dihantar untuk semua kaum dan bangsa, tidak kira siapa, melintasi masa dan zaman sehingga hari kiamat kelak, untuk menyelamatkan manusia daripada kesesatan kepada cahaya. Untuk manusia tamadun-tamadun ini menemui kebenaran, mengeluarkan mereka daripada keraguan kepada keyakinan yang benar. Rahmat sekalian alam ini kita boleh tengoklah apabila kita menekuni sirah. Kita boleh lihat bahawa Nabi Muhammad SAW ni sentiasa mendahulukan orang lain berbanding diri beliau. Tak pernah dalam satu insiden pun beliau mendahulukan diri atas dasar peribadi, kecuali apabila melibatkan agama. Beliau akan menjadi orang yang paling depan sekali mempertahankan sesuatu yang melibatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun orang yang paling terakhir ataupun tidak langsung
mempertahankan kepentingan peribadi. Contohnya apabila kes Taif tadi, dan contohnya apabila harta beliau diminta oleh seseorang, beliau mendahulukan tanpa berfikir panjang. Contohnya apabila beliau dihina, beliau tidak kisah, tidak pula membalas balik, kecuali apabila agama dihina barulah beliau bangkit. Dan contohnya banyak keadaan-keadaan yang termaktub dalam Al-Quran, kisah-kisah penurunan ayat Al-Quran yang menceritakan bahawa ada beberapa pilihan yang Nabi Muhammad SAW buat atas sebab sifat rahmat beliau yang natural. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menghantar ayat untuk membetulkan bahawa pilihan yang lebih tepat bukan pilihan ini, tapi pilihan yang satu lagi. Contohnya ayat tentang solat jenazah orang munafik. Nabi Muhammad SAW solat ke atas munafik yang paling famous, Abdullah ibn Salul, walaupun ditegah oleh Umar Al-Khattab, sehingga Nabi Muhammad kata, aku diberi pilihan. Kalau pun ada ayat yang kata kalau kamu mohon ampun 70 kali pun tidak akan diampunkan. Jadi Nabi Muhammad SAW ingat ayat itu tentang pilihan. Kalaulah mohon 71 kali itu, lebih daripada 70 kali, membawa kepada keampunan buat orang ini, Nabi Muhammad SAW akan buat. Sebab kasih sayang. Dia tak sanggup memikirkan nasib seseorang itu masuk ke dalam neraka ataupun kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tentang ayat dalam surah At-Tahrim, apabila Allah menegur sifat Nabi Muhammad SAW yang mengharamkan madu terhadap dirinya sebab isteri-isteri beliau. Nabi Muhammad melakukan sesuatu tu atas dasar sifat rahmat, tak nak bermusuh dengan orang, tak nak bergaduh, ataupun Nabi Muhammad melakukan itu atas dasar kasih sayang untuk nasib di akhirat seseorang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menghantar ayat yang menunjukkan bahawa ada perkara yang lebih penting ataupun lebih benar ke atas pilihan ini. Bukanlah satu kesilapan ataupun satu keburukan, namun pilihan itu menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW secara semula jadi, secara diri beliau yang tidak berpura-pura, adalah seorang yang sangat mementingkan sifat rahmat berbanding perkara lain. Begitulah kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita nak belajar lagi, banyak kan orang kupas dan sebagainya berkongsi. Kalau kita belajar, semakin kita belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kita tahu bahawa lelaki ini dan insan yang mulia ini adalah puncak manifestasi kualiti manusia. Semua kualiti-kualiti yang terhebat itu terkumpul pada beliau, sehingga namanya adalah Muhammad, iaitu orang yang paling banyak mengandungi pujian, ataupun Ahmad, yang paling banyak dipuji. Begitulah tentang sebersedikit tentang mengapa kita meraihkan Maulidur Rasul. Antara yang menarik yang saya dengar, contohnya daripada Syekh Hamzah Yusof, bahawa jika kita mahu menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, antara cara terbaik adalah menghargai Al-Quran selayaknya ia dihargai. Kerana kehidupan baginda Nabi selama 23 tahun setelah menjadi Rasul, Nabi dan Rasul itu adalah kehidupan menyampaikan Al-Quran, menerangkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam akhlak dan peribadi. Dan kalau kita mahu menghargai Nabi Muhammad SAW, cara terbaik adalah hargai Al-Quran.
cuba hayati, cuba fahami, cuba pelajari kenapa ayat ni turun, untuk apa manfaatnya kepada kita. Dan daripada situ kita tahu bahawa betapa dekatnya Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan rasa cinta kepada baginda dalam hati-hati kita. Semoga kita dikurniakan keberkatan dengan rasa cinta itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang Nabi Muhammad SAW sebut, seseorang itu bersama orang yang dikasihinya di akhirat kelak. Dan semoga itu sahaja cukup untuk menyelamatkan kita pada hari yang tiada pertolongan dan syafaat kecuali apa yang Allah izinkan. Antara syafaat yang kita harapkan juga adalah syafaat yang diberikan melalui Nabi Muhammad SAW. Sekian itu sahaja. Sampai ketemu lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.